Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Cikgu Saiful Channel. Jom belajar matematik. Perkongsian kali ini adalah untuk membincangkan soalan-soalan matematik SPM kertas 2 bahagian A. Kali ini saya khususkan kepada soalan yang berkaitan tajuk persamaan kuadratik lah yang kamu belajar di tingkatan 4. Okey, kemahiran yang perlu ada untuk menjawab soalan ini adalah mengembangkan dan pemfaktoran yang melibatkan ungkapan algebra lah, algebra. Dan satu lagi, kemahiran kamu menggunakan kalkulator lah. Itu juga penting lah untuk menjawab dengan baik soalan ini. Okey, tips untuk menjawab soalan ini. Pertama, kita kena dapatkan persamaan arm kuadratik. Okay? Kalau soalan dah diberi, lebih mudah lah. Kalau tidak, kita perlu tukarkan maklumat yang diberi ataupun kembangkan sehingga kita mendapat persamaan arm kuadratik dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana A, B dan C adalah pemala. Okay. Seterusnya, yang kedua, kita perlu faktorkan, okay, dalam bentuk inilah. Faktorkan sama dengan sifar lah. Dan daripada situ kita boleh dapat jawapan lah. Okay. Kadang-kadang dua jawapan ataupun ada juga yang satu jawapan. Okay, kita tengok contoh soalan yang saya pilih lah. Okay, soalan berbunyi, Haras membeli 2x tolak 17 buah buku dengan harga 12x ringgit setiap satu. Okay, dia membayar 4,104 ringgit untuk kesemua buku itu. Jadi hitung bilangan buku yang dibelinya. Soalan ni tak macam soalan rutin saja, okay? Tak susah kan? Jadi daripada sini kamu perlu terbitkan, tengok boleh garis dulu, okay? Ini bilangan buah buku, ini harga buah buku, ini jumlah yang dibayar. Jadi kita nak cari berapa bilangan buku yang dibelinya lah. Okey, daripada situ kamu patut tahulah, okey. Sebuah buku 12 ringgit, 12x ringgit sebuah buku. Kalau dia beli 2x teluk 17 buah buku, maksudnya yang ni darab ini sajalah kan. Bilangan buku darab dengan harga, kamu akan dapat jumlah bayaran dia lah. Jadi tulis itu dululah. Tengok, bilangan buku darab dengan harga, kita akan dapat jumlah bayaran lah. Okay. Seterusnya kita kena kembangkan itu. 2x darab 12, negatif 17 darab 12 lah. Okay. Kembangkan, kamu akan dapat macam tu, 24x kuasa 2 tolak 204x sama dengan 4,104, maaf. Okay. Seterusnya kita susun dalam bentuk persamaan arm kuadratik lah. Okey. Okey. 24x kuasa 2 tolak 204x tolak 4,104 sama dengan sifar. Okey, kamu dah dapat inilah, okey. Biasanya ini satu markah lah. Ini persamaan arm kuadratik lah. Seterusnya tengok, ini nombor agak besar kan. Kalau secara yang benarnya kita tengok, kita boleh pemudahkan lagi ya, okey. Pemudahkan lagi persamaan arm inilah dalam bentuk yang lebih rendah. Jadi kalau kamu nampak, kamu boleh bahagi dengan 12 lah, okey. Tengok, ini persamaan yang lebih ringkas lah ya, maksudnya kita bahagi dengan 12. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah, ingat tadi langkah yang kedua, selepas dapat persamaan arm kuadratik ni kita perlu faktorkan lah. Okay. Tengok, kalau besar ni agak susah juga lah. Kamu boleh guna kalkulator lah untuk mencari nilai dia dah. Okay, tekan kalkulator. Apa yang perlu tahu adalah nilai A 2, nilai B negatif 17,
nilai C negatif 342. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai X. Okay. Selepas ni saya akan tunjuk macam mana nak guna kalkulator. Okay. Bila kamu tekan, kamu akan dapat, dan kamu boleh lebih cepat lagi untuk faktor dibanding kamu nak kira kalau nombor besar macam ni lah. Okay. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat X sama dengan 18 kan. Satu lagi, X sama dengan kalkulator akan bagi jawapan negatif 9.5. Jadi itu tukar kepada bentuk pecahan lah, lebih senang. Ini kamu faktorkan jadi macam ni lah. Okay, saya boleh tunjuklah. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan diberi X sama dengan 18. Okay, satu lagi, kamu akan diberi X sama dengan negatif 9/2, ataupun saya tulis dalam bentuk fraction. Kalau kalkulator dia bagi negatif 9.5 kan. Jadi tukar ke bentuk fraction, jadi negatif 19/2 lah. Okay. Jadi pecahan tak wajar lah. Okay. Satu langkah yang senang, kalau kamu nampak dari sini, kita boleh tulis ini dalam bentuk X tolak 18 sama dengan sifar lah. Ini persamaan linear kan, maksudnya sebelah kanan ni kita nak jadi sifar, jadi semua letak sebelah sini lah. Yang ni pun sama juga. Kalau nak senang lagi, kita darab dengan 2 dulu. 2x sama dengan 19. Seterusnya 2x, ini ada negatif 19 ni, tambah 19 sama dengan sifar. Dan apa yang kamu ambil adalah kamu salin ini, letak kat sini ya. Yang ni letak kat sini. Okey, bila kamu dapat ini, maksudnya okey, jadikan kosong lah. Sebenarnya kamu dah dapat jawapan kat sini kalau kamu guna tu. Okey, kalau kamu boleh faktorkan, kamu teruskan. Okey, tengok X tolak 18 sama dengan sifar, 2x tambah 19 sama sifar, X sama 18, dan X sama dengan negatif 19/2 lah. Itu. Dan ingat juga, ini sebab soalan ni tanya tentang bilangan buku, takkan nak dapat bilangan buku negatif 19/2. Jadi X sama dengan negatif ni kita abaikan sebab bilangan buku tak mungkin negatif kan. Abaikan. Jadi bilangan buku yang dibeli, maksudnya bila X sama dengan, yang ni kamu boleh ganti jugalah. Sebenarnya kadang-kadang boleh dapat je, tapi kalau kamu ganti ni dapat negatif 19, negatif lah, tak sesuai lah yang negatif ni. Tapi kalau X 18, kamu ganti kat sini, kamu akan dapat bilangan buku yang dibeli lah, 19 buah. Okay. Buku rujukan kot, mahal sangat ni. Okay. Seterusnya kita pergi ke seperti yang saya janjikan, macam mana nak guna kalkulator lah. Walaupun tadi saya dah maklumkan sedikit lah penggunaan kalkulator. Okay, macam mana nak guna kalkulator. Okay. Tengok bila ada soalan dia macam tu lah. Okay, jadi saya tutup sekejap untuk keluarkan kalkulator lah. Okey, ini contoh soalan lain yang saya pilih ya. Okey. Soalan dia 2pi kuasa 2 tolak 9pi tolak 5 sama dengan sifar. Jadi apa yang kamu buat adalah tekan on calculator, pergi ke mode equation, tekan 1. Seterusnya pilih, jangan ini, bukan unknown kan, kita tekan sini, kita nak degree ya, degree sebab kuasa 2 kan, jadi tekan 2. Okey, jadi nilai A dia 2, nilai A 2. Okey, nilai B dia negatif 9, negatif 9. Oh, salah tadi, padam dulu. Bila kamu masuk A 2, kamu tekan sama dengan lah. Okey, dan dia akan naik B pula kan, B negatif 9, terus tekan sama dengan juga C negatif 5. Jadi tengok, kalkulator akan bagi jawapan X sama dengan
5 kan, X1 sama dengan 5. Yang kedua, tekan lagi, dia bagi jawapan dalam bentuk nombor perpuluhan negatif 0.5. Yang ni kita tukar jadi pecahan lah. Okey, ini senang, negatif 1/2 lah. Dia macam mana nak tulis pula? Okey, kita tulis tengok macam mana. Okey, boleh faham kan macam mana nak guna. Okey, kita tengok macam mana kita nak tulis. Okey, ini soalan tadi ya. Okey, bila kamu guna kalkulator, kita akan dapat jawapan. Walaupun kalkulator bagi jawapan X, tapi kat sini pun boleh ubah ada P. Jadi kita tahu satu jawapannya P sama dengan 5. Okey, yang tadi kita kira kan, ingat lagi. Okey, P satu lagi. P sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. Okey, daripada sini naik atas satu langkah. Tulis sama dengan sifar, maksudnya kita nak tukar semua jadi sifar, jadi P tolak 5. Okey, yang sebelah sini lebih baik ada setengah, orang boleh nampak, tapi kalau tak nampak kamu darab 2 dulu. 2P sama dengan negatif 1. Okey, lepas tu baru jadi dia sifar sebelah sini. Okey, 2P tambah 1 sama sifar. Okey, ingat lepas tu ni faktor ni kan, langkah ni kan, maksudnya kita dari bawah dah, dari bawah ke atas. Okey, dan ini kita salin ini P tolak 5 ni, P tolak 5. Lepas tu darab dengan ini, sebab dia ni kan kamu nak isi dalam ni. Okey, ini pun ambil yang sini, 2P tambah 1 sama dengan sifar. Lepas tu dah dapat jawapan dah. Okay. Kalau soalan ni tak ada maksud apa-apa, jadi jawapan dia P sama dengan 5 atau P sama dengan negatif 1/2 lah. Okay. Okey, seterusnya kita tengok satu contoh soalan lagi lah. Soalan yang mungkin aras kebat sedikit lah. Okey. Okey, soalan 2. Soalan 2. Okey, rajah di bawah, nanti kita tengok rajah diberi lah. Okey. Menunjukkan 2 buah segi 4. Kita tekan tu lah rajahnya. Okey. Atas. Rajah menunjukkan 2 segi 4 sama. Okey. JKLM yang besar ni dan EFGH. Lepas tu diberi luas segi 4 sama yang ni, yang kecil ni adalah 34. Lepas tu JF sama ni, yang tanda 2 sama ni semua sama panjang, sama dengan P. Okey. Seterusnya soalan dia jika JF ni lebih panjang daripada FK, hitung dalam sentimeter nilai P. Saya tulis sikit lah daripada sini. Kalau soalan yang macam kebat ni kamu kalau diberi gambar rajah, kamu boleh lihat gambar rajah lah. Kalau tak diberi, kamu boleh lukis lah untuk lebih faham kan. Jadi okay, luas yang segi 4 sama yang kecil ni, yang dalam ni, yang saya lorek ni, okay, ini luas dia 34 lah. Dia dah beritahu JF apa ni, semua ni P lah. Ini P, ini P, ini P, ini P ya, panjang dia. Okay, sebab dia sama panjang. Cuma FK ni kecil daripada ni. Dan KL ni pun diberi 8. Kalau maksudnya panjang yang sebelah ni, kalau sini P, yang sebelah sini 8 tolak P ya. Jadi sebab dia segi 4 sama, maksudnya yang ni pun sama lah. Okay. Jadi apa kaitan luas yang dia bagi 34 ni dengan sisi ni? Okay.
Sebab kalau kita nak cari P ni, maksudnya kita kena terbitkan satu persamaan kuadratik yang ada ungkapan P lah. Okay. Jadi kalau kamu tengok, okay, luas semua ni, luas keseluruhan ni 8 darab 8, okay, luas yang segi 4 sama yang besar ni 8 darab 8 tolak dengan luas yang saya lorek ni, tak boleh hidup, maksudnya tolak luas kawasan yang saya tak lorek ni, yang ni, yang kawasan ni 1, 2, 3 kawasan, 4 kawasan ni, okay. Kawasan 1 ni, kawasan 2 ni, segitiga ni kan, kawasan 3 ni, kawasan 4 ni. Jadi luas segi 4 sama yang besar tolak luas segitiga yang di tepi-tepi tu akan dapat luas segi 4 yang di dalam ni lah, yang dia beri tu lah. Okay. Jadi itu persamaan kuadratik yang perlu kamu terbitkan dululah. Okay, penyelesaian dia tengok. Okay. Maksudnya, okay, luas segi 4 yang besar tolak 4 darab luas yang segitiga ni, kamu akan dapat jumlah luas segi 4 yang segi 4 sama yang kecil tu lah. Okay. Jadi yang ni kita perlu kembangkan dan dulu supaya kita dapat persamaan kuadratik ya. Jadi kita tengok sambungan penyelesaiannya. Okey, ini jadi kamu kembangkan, kena ingat ya, ini macam mana nak kembangkan. Okay. Kembangkan yang dalam kurungan dulu pun boleh. Okay, kembangkan yang dalam kurungan, lepas tu kembangkan lagi, susunkan jadi persamaan kuadratik lah. Okey, ini satu markah untuk di sini ya, kalau dah dapat sampai sini. Dan seterusnya penyelesaiannya sama macam kita bincang tadi lah. Okey, kalau boleh nampak ini boleh pemudahkan lagi kan, mudahkan lagi sebab boleh semua term tu, semua sebutan tu boleh dibahagi dengan 2. Kita dapat P kuasa 2 tolak 8P tambah 15 sama dengan sifar. Dan ini kalau boleh faktor, terus faktor. Okey, tengok P tolak 5, P tolak 3 sama dengan sifar. Okey, seterusnya P tolak 5 sama sifar, P tolak 3 sama sifar, P sama dengan 5, P sama dengan 3. Cuma tadi ingat soalan dia kata P tu lebih besar daripada yang satu sisi yang sebelah lagi kan. Jadi P besar pada K, iaitu P sama dengan 5, okay, 5 cm lah jawapan dia. Okay. Jadi sekian sajalah perkongsian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang menyokong channel saya. Kepada yang kali pertama, boleh tunjukkan sokongan dengan menekan butang subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye.